Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian yang saya hormati sekalian Alhamdulillah. Jadi sekali lagi hari ini hari Sabtu hari ini hari Sabtu. Alhamdulillah buat kesekian kalinya kita dapat meneruskan hari-hari kita yang kita dah rancangkan. So hari ini 30 hari bulan. Bukan, hari ini. Yelah betul lah, hari ni hari Sabtu 30. Tengok kalender dulu. Hari ni hari Sabtu 30 hari bulan. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam platform yang ada ni. Jadi buat masa ni, setakat ni kita bersiaran melalui video dan juga platformnya mungkin tuan dan puan menonton di channel YouTube dan ada sebahagiannya bersama-sama di platform Facebook. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sentiasa bersama-sama menyokong di antara satu dengan yang lain. Sebab kadang-kadang tuan dan puan, dalam circle of friends yang kita ada kepelbagaian yang kita temui, dan kepelbagaian ini sebenarnya yang memberikan kita kekuatan ataupun sokongan-sokongan yang berkaitan, sama ada dia berbentuk teknikal, dia berbentuk informasi, dia berbentuk sokongan secara langsung, secara tak langsung mungkin memperkenalkan kita dalam circle of friends yang berbeza dari masa ke semasa. Itu adalah antara perkara-perkara yang kita katakan sebagai kebaikan yang mungkin kita nampak kecil tapi sebenarnya memberi makna kepada rakan-rakan yang lain. Jadi untuk sesi video kali ini saya teruskan tuan dan puan, saya teruskan. Sebenarnya perbincangan yang dipilih pun adalah satu perbincangan yang ringkas yang orang kata agak santai juga, antara perkara-perkara yang ramai beberapa rakan-rakan buat perbincangan ataupun bertanya buat discussion secara santai. Jadi ada yang menyebut tentang keperluan kita mendapatkan sokongan daripada ahli keluarga apabila kita menjadi usahawan atau menjalankan perniagaan. Jadi bila kita sebut tentang sokongan daripada ahli keluarga ataupun sokongan daripada orang sekeliling, sebenarnya ada beberapa jenis sokongan macam yang saya sebut tadi. Kalau macam kawan-kawan, mungkin kawan-kawan akan ada yang memberi sokongan kepada kita. Jadi sama juga macam ahli keluarga. Jadi sokongan yang macam mana sebenarnya yang kita maksudkan daripada ahli keluarga? Adakah bila kita nak jadi usahawan ataupun kita nak mulakan bisnes tu, kita kena dapatkan kebenaran dulu? Orang cakap nak dapatkan restu dulu daripada ahli keluarga kita, terutama kalau macam kita yang dah berkeluarga, ada pasangan, ada komitmen keluarga, ataupun mungkin kita yang masih bersendiri, maksudnya masih single, belum ada komitmen kepada pasangan ataupun anak-anak, tetapi masih lagi orang kata kita sebahagian daripada ahli keluarga. Jadi adakah perkara-perkara itu sebenarnya yang menjadi satu faktor untuk membolehkan kita menjadi usahawan, meneruskan impian kita menjadi usahawan dan berjaya dalam perniagaan? Jadi itu antara perkara-perkara yang banyak dibincangkan di kalangan usahawan sendiri sebenarnya. Kalau usahawan yang dah lama, maksudnya yang dia dah memang dalam bisnes 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun tu, biasanya perkara-perkara ni mungkin tidak banyak dibincangkan, tetapi dia terus berlaku secara langsung dalam kehidupan. Tetapi bagi usahawan-usahawan yang mungkin kita kata kawan-kawan ataupun rakan-rakan niaga yang baru nak memulakan perniagaan, ada kemungkinan mereka masih lagi contemplating, maksudnya memikir-mikir untuk mendapatkan kerjasama ataupun kata sokongan daripada ahli keluarga. Jadi perbincangan hari ini agak santai saja. Jadi tuan dan puan, kita kata berbual-bual. Mungkin tuan dan puan pada hari ini masih lagi di pejabat, orang kata, ataupun mungkin tuan dan puan macam saya home base masih lagi di rumah, di ruang pejabat ini, dan hari ini saya masih lagi ada kerja sekolah, ada homework lagi yang nak disiapkan, dan juga ada beberapa perkara yang melibatkan temu janji bersama beberapa klien dan juga hal-hal mengutip hutang yang perlu dilakukan pada hari ini. Jadi macam tuan dan puan mungkin ada jadual sendiri, ada jadual sendiri yang tuan dan puan dah susunkan untuk hari ini, hari Sabtu, sama ada bersama keluarga ataupun menguruskan terus kerja-kerja yang sedia ada. Jadi berbalik kepada
sokongan ni tadi tuan dan puan, secara realitinya kalau kita nak mulakan apa-apa jenis inisiatif lah, venture ataupun perniagaan, sebenarnya secara semula jadi kita akan berbincang dengan ahli keluarga yang paling dekat. Kalau kita bujang, biasanya kita akan bercakap mungkin dengan kakak kita, abang kita ataupun mak kita, ayah kita, bergantung kepada siapa yang paling kita rapat dalam keluarga. Itu memang normal. Jadi kepada yang dah ada keluarga, maksudnya berpasangan, mungkin tuan dan puan akan berbincang dengan suami, berbincang dengan isteri, ataupun berbincang juga pada masa yang sama dengan ahli keluarga yang lain, termasuk abang atau pak cik atau mak cik, ataupun ayah mertua, ibu mertua, ayah dan ibu sendiri. Jadi di sekeliling tu, the family circle tu biasanya adalah antara yang kita tanya dahulu ataupun kita sebutkan dahulu perkara yang kita nak buat dan cita-cita yang kita nak capai apabila kita nak jadi usahawan tu tadi. Itu adalah normal. Tetapi situasinya, apakah perlu ataupun orang cakap apa sebenarnya keperluan persediaan macam ini kepada kita sebagai usahawan. Jadi pertama sekali, senario kita tuan dan puan, apabila kita mulakan bisnes, kita akan bermula dengan satu model bisnes yang kita pilih. Sama ada kita kata kita nak gunakan kepakaran kita, katalah kita pandai buat sesuatu dan kita nak gunakan kepakaran kita itu untuk mulakan satu bisnes. Itu pun satu jenis. Ataupun tuan dan puan kata saya mempunyai rakan kongsi yang boleh menguruskan hal-hal berkenaan, tetapi saya mempunyai modal yang mencukupi untuk support rakan kongsi saya. Jadi kita nak mulakan bisnes tu. Jadi dalam keadaan ini kita tak boleh menguruskannya sama macam cara majikan kita kalau kita pernah kerja ataupun syarikat-syarikat yang dah establish kat luar sana. Jadi cara kita berbeza. Jadi apakah jenis sokongan yang kita sebut sebagai sokongan daripada ahli keluarga? Jadi rata-rata tuan dan puan, apabila kita kata kita nak jadi usahawan, kita dah tahu bila kita terjun, kita jadi usahawan, kita buat bisnes, kita ada komitmen. Kita ada komitmen sama macam kalau kita kerja lah, ada komitmen kan. Kerja ada komitmen, nak kena ikut cakap bos, nak clock in, nak clock out, kena buat kerja. Kalau bos telefon kena jawab, tak boleh nak cuti kena minta. Jadi itu semua komitmen yang kita tahu apabila kita minta kerja dan bekerja kat satu-satu syarikat. Jadi sama macam kita kata kita nak jadi usahawan, jadi kita kena tahu apakah komitmen yang perlu ada untuk kita jadi usahawan. Contoh kita kena pastikan kita yang generate sale tu di peringkat awal. Katalah di peringkat awal kita mulakan bisnes, kita kena pastikan ada cukup sale. Jadi salesman ke, sales girl ke, staff kita ke yang buat ke, itu operasinya tak apa. Tapi kita dah tahu bahawa tiap-tiap bulan kita mesti hit target untuk cukup cash ataupun sale supaya kita dapat cover semua kos operasi. Kita dah tahu. Jadi kita dah boleh imagine kita punya komitmen. Jadi kita pun dah tahu, kita kata 3 tahun pertama dalam mana-mana inisiatif bisnes ataupun perniagaan merupakan tahun kritikal kerana kita nak membina dan memastikan dia stabil. Jadi kita kena imagine apakah komitmen kita bila kita kata kita nak jadi usahawan. Itu yang ada kaitan dengan sokongan keluarga. Katalah tuan dan puan dah berkahwin. Katalah tuan dan puan dah berkahwin. Katalah baru berkahwin. Usia perkahwinan mungkin dalam 5 tahun. Mempunyai 2 orang anak contoh. Anak masih kecil. Seorang umur 5 tahun, seorang lagi umur 2 tahun contoh. Jadi bila katalah tuan nak buat bisnes. Jadi apakah antara perkara-perkara yang tuan dan puan perlu bersedia untuk dapat sokongan daripada pasangan? Kalau suami yang nak buat bisnes, apakah jenis sokongan daripada isteri? Jadi itu adalah perkara-perkara yang perlu dilihat. Jadi sokongan ini tidak semestinya dalam bentuk duit. Dia mungkin sokongan dari segi orang kata memahami bahawa keadaan suaminya sedang bertungkus lumus untuk menaikkan perniagaan, mungkin tak cukup masa ataupun kurang masa untuk dihabiskan bersama anak dan isteri. Ini sebenarnya realiti tuan dan puan realiti. Jadi mungkin ada masa-masa tak boleh balik kampung contoh. Ada masa-masa pada hujung minggu Sabtu Ahad kena pergi training usahawan contoh. Jadi ini adalah jenis sokongan yang saya nak bawa dalam perbincangan, bukan hanya tentang duit. Jadi mungkin pada bulan pertama, kedua dan ketiga bila suami buat bisnes tu memang tak ada income contoh. Jadi apakah perancangan bersama pasangan itu untuk survive? Keluarga kena hidup nafkah kepada isteri kena bagi. Jadi anak-anak kena provide, kita kena provide untuk keluarga contoh. Ini contoh dalam kes seorang suami ketua keluarga katalah nak mulakan bisnes tu. Jadi dengan mendapat kefahaman daripada pasangan itu, maka perniagaan itu dapat di kick off dimulakan dalam keadaan yang lebih bukanlah nak kata senang tetapi lebih tenang.
Dia tak akan senang, susah aja, semua benda pun susah tapi dia dalam keadaan lebih tenang, dalam keadaan memahami, di mana pasangan memahami bahawa suami sedang struggle untuk menjalankan perniagaan. Itu satu contoh. Ini adalah realitinya tuan dan puan, hakikatnya. Jadi kalau kata kita sebagai wanita, contoh kita sebagai isteri, ada suami, ada anak-anak, tugas kita masih sama. Kita masih lagi ada tugas dan tanggungjawab yang perlu dipenuhi di dalam rumah tangga kita. Tetapi kita nak jalankan satu bisnes, nak jalankan satu perniagaan, sama ada di home base ke ataupun office base ke, sama ada dia online ke offline ke, kita masih ada komitmen untuk menjalankan perniagaan. Kita ada target sales yang kita kena dapat, kita ada target list customers yang kita kena nak buat closing, nak dapatkan tu. Jadi jenis sokongan macam mana sebenarnya yang kita nak dapatkan daripada keluarga ataupun orang kata immediate families lah, kalau kita kata spouse ataupun immediate families, yang kita perlu ada. Jadi kalau tuan dan puan tanya saya yang penting sebenarnya kefahaman. Jadi contoh kata dalam tempoh setahun 2 tahun yang pertama kita berniaga, mungkin banyak duit kita ataupun keuntungan perniagaan tu masih lagi dimasukkan semula kepada dalam syarikat atau dalam bisnes. Jadi pada waktu itu kita tak mewah, kita tak boleh nak bermewah-mewah. Jadi mungkin balik raya sekali, balik kampung tak boleh dah tiap-tiap bulan. Jadi keadaan-keadaan itu sebenarnya memerlukan sokongan, kefahaman ataupun sokongan moral daripada ahli keluarga. Kalau ahli keluarga tak beli produk kita ke ataupun tak tak beli ke, tak promote, itu tak apa. Bagi saya itu tak apa, kerana mereka bukan customer segment kita dalam bisnes kita tu kan. Tetapi kefahaman itu. Jadi sekiranya kalau macam kita berbelanja dengan berhati-hati ataupun berjimat, jadi ada kefahaman yang tahap kefahaman yang wujud di kalangan ahli keluarga. Jadi tidak ada satu kefahaman kata okey dia ni bisnes kaya senang lenang, itu lain. Itu lain. Jadi dia bergantung kepada apa rancangan tuan dan puan dalam bisnes. Jadi sekiranya kita kata kita melihat perlu ke sokongan ahli keluarga ni, perlu ke? Jadi bagi saya sokongan ini adalah dalam bentuk kefahaman. Kita faham situasi dia. Contoh kalau waktu tengah peak, ikut bisnes kita jenis macam mana. Katalah bisnes kita itu seasonal. Jadi waktu cuti, waktu season yang orang nak bercuti tu kita tak boleh cuti, kerana waktu tu kita akan banyak sibuk. Kalau bisnes kita jenis logistik contoh, kita kena travel contoh, ataupun kita kena pantau staff kita yang travel, menghantar barang ke sana ke sini. Jadi ada kemungkinan kita kena standby ataupun kita kena on call, macam doktor pula kan, kita kena on call pada waktu-waktu peak season tu tadi. Jadi kita tak dapat cuti. Jadi kita tak dapat nak balik kampung, bawa isteri, anak-anak bercuti pada waktu semua orang cuti. Kita boleh cuti tapi pada waktu lain contoh. Jadi ini adalah antara kefahaman yang kita sebagai usahawan sebenarnya lebih perlu daripada ahli keluarga kita. Itu yang kita perlukan dulu. Itu dulu yang kita perlukan sebenarnya. Jadi kepentingan mendapat sokongan dan kefahaman daripada ahli keluarga sebenarnya merupakan salah satu faktor di antara bagaimana bisnes kita boleh kick off dan juga kita boleh bawa dia lebih jauh. Jadi itu antara cabaran kita juga tuan dan puan. Jadi kadang-kadang kita kata usahawan ni cabaran kita modal, betul lah. Cabaran kita modal bisnes kita, competition, cabaran kita adalah polisi-polisi kerajaan, keadaan dalam bisnes semua tu. Itu adalah perkara yang betul. Saya pun bersetuju. Tetapi ada satu lagi perkara sebenarnya di belakang tu, di sebalik semua entrepreneur, semua usahawan, behind every and each entrepreneur, there's a special story. Story inilah sebenarnya di mana sokongan daripada orang sekeliling, ahli keluarga, yang kita tak tahu jenisnya macam mana yang wujud tu tadi. Ada usahawan yang betul-betul dapat kefahaman, yang ada keluarga yang betul-betul faham, sokong. Jadi katalah pasangan dia tu tak ada masalah, pasangannya mungkin dah steady income yang boleh support family. Jadi isterinya ini boleh buat bisnes fly very high, boleh saja buat bisnes. Tetapi ada suasana di mana contoh pasangan dua-dua suami isteri bersama-sama nak kembangkan syarikat. Jadi dua-dua perlu bekerja bertungkus lumus untuk menjayakan impian mereka melalui perusahaan atau perniagaan yang mereka dah pilih. Jadi caranya lain, gaya hidupnya lain. Jadi ianya itu sebabnya kita kata tak ada satu jawapan kepada semua situasi usahawan. Kita kata tak ada satu kasut yang saiznya sesuai untuk semua. Tak ada. No solutions fits for all.
no one solution fits for all entrepreneurs, tak ada. Jadi bila kita sebut kata sokongan keluarga ni yang macam mana, kita tak ada duit nak pinjam duit ke, kalau kita jual dia kena beli ke, kan? Jadi ramai yang melihat sokongan itu jenis macam itu, tetapi sebenarnya yang betul-betul sokongan yang diperlukan adalah tentang kefahaman. Menjadi ahli keluarga ni dia banyak expectation kan, katalah mak bapak pun expect kita balik kampung contoh, adik-beradik pun expect kita balik, kita buat sesuatu kepada ahli keluarga. Dia ada banyak, dia bergantung kepada nature of our family. Kita punya keadaan ataupun cara, value yang kita pegang dalam family tu macam mana. Jadi ini pun semua ada kaitan tentang yang saya sebut sebagai story behind every entrepreneur tu tadi. Jadi tuan dan puan, masing-masing kita sendiri tahulah apa cerita kita, apakah keadaan di sebaliknya, baik atau buruk itu kita sahaja yang tahu. Jadi tuan dan puan, bila kita kata sebut tentang sokongan keluarga adalah baik untuk kita mendapat kefahaman ini, dan sokongan yang paling baik pun sebenarnya adalah dengan mereka mendoakan yang baik-baik, bercakap perkara yang baik-baik tentang kita, tentang perniagaan kita, walaupun mereka tak beli tak beli ataupun tak subscribe kita buat servis ke apa. Kadang-kadang ahli keluarga kita ataupun saudara mara kita ni bukan customer segment kita kan. Jadi kita tak harap untuk buat sales ataupun jualan, tetapi kita akan bersyukur dan berterima kasih sekiranya ada sokongan apabila mereka bercakap-cakap tentang kita dalam circle mereka, bercakap tentang perkara yang baik, bercakap tentang perkara-perkara yang memberi tambah nilai kepada brand kita contohnya. Jadi itu antara keadaannya lah. Jadi antara sokongan juga sebenarnya bila kita sebut tentang kefahaman ni tuan dan puan, apabila ahli keluarga kita sebenarnya tidak meletakkan tanggungjawab yang berlebihan. Contoh, dia kata, kau kan ada bisnes, bagilah anak saudara kau kerja contoh. Ataupun kau kan ada bisnes, bawalah sepupu kau, bagilah sepupu kau kerja. Kalau kau tak tolong keluarga kau sendiri macam mana? Ini adalah satu lagi kefahaman yang kita perlu dapat daripada ahli keluarga kita. Kerana apabila kita kata kita buat bisnes, betul, kita kalau boleh nak tolong ahli keluarga kita yang terdekat, tetapi pada masa yang sama kita bila struggle nak naikkan bisnes dan bila kita ambil pekerja di kalangan ahli keluarga, kita akan perlu betul-betul memerlukan ahli keluarga yang betul-betul boleh buat kerja dan nak kerja. Jadi kalau setakat nak bagi kerja tapi dia tak minat nak kerja, kemudian mak bapak dia yang paksa dia kerja dengan kita, mungkin pakcik-makcik kita tu ada anak menganggur, jadi dia kata, kau kan ada bisnes, bagilah sepupu kau kerja. Jadi itu adalah antara kefahaman yang salah yang menyebabkan kita tak mendapat sokongan yang betul. Jadi sokongan ni daripada ahli keluarga, satu tentang kefahaman. Kefahaman ni tu ada banyak tadi itulah. Jadi tidak kita kata bila kita buat perniagaan itu, kita mendapat sokongan dan kefahaman daripada ahli keluarga supaya kita dapat fokus dan menjayakan perniagaan kita itu. Dan apabila ada keuntungan, contoh bila kita jadi usahawan, kita memang ada keuntungan, dapat dividen ke apa, itu terpulang kepada kita. Mungkin kita ada nak hadiahkan kepada ahli keluarga kita apa-apalah kan, nak buat kenduri ataupun nak hadiahkan, dengan keuntungan bisnes tu mungkin kita dapat beli rumah sebiji untuk mak bapak kita, ataupun nak beli kereta sebiji untuk orang kata abang kita. Jadi itu bergantung kepada bagaimana prestasi bisnes yang kita jalankan, itu lain. Tetapi orang kata daripada sokongan ataupun support daripada ahli keluarga itu adalah tentang kefahaman bahawa bisnes ini adalah satu perkara yang perlu dijalankan, yang perlu ada komitmen dan tanggungjawab besar. Jadi kalau setakat kita buat bisnes nak bagi kerja, contohlah tujuannya nak bagi kerja pada anak kita, nak bagi kerja kat sepupu kita, nak bagi kerja kat anak saudara kita, itu boleh dilakukan kalau memang perniagaan itu adalah family business lah, jenis family business. Dia jenis family business tu. Itu berbeza. Tapi kalau kita tidak begitu rupanya, bukan macam itu nature of businessnya, mungkin kita perlu semak. Kita kena tengok dulu. Macam mana kita nak urus tu dan sokongan macam mana yang kita boleh dapatkan daripada ahli keluarga kita itu. Jadi tuan dan puan, keadaan ini adalah satu realiti yang jarang dibincangkan. Yang jarang dibincangkan, sebenarnya sokongan daripada ahli keluarga itu adalah the support that we need from our family members beyond purchasing and subscribing for our business, service or product. No.
but the most the biggest support that our family members can ever give us is actually the support in terms of understanding that we have a big commitment, we have challenges that we face, we are the people who take risks, we are the people who brave enough to make decision and venture into a business venture. Jadi itu antara satu kefahaman yang kita perlukan. Jadi katalah kalau di kalangan ahli keluarga kita yang ada buat bisnes, kita bagi sokongan itu memadai, itu kira macam minimum, sokongan yang paling minimum yang kita boleh bagi kepada ahli keluarga kita. Mungkin kita ada pakcik yang buat bisnes, jadi tak semestinya nak bagi sokongan. Dia kata nak pinjam nama kita jadi director, kita kena bagi nama kita. Jadi kalau kita tahu ada risiko, kita tak boleh, mungkin tak boleh, kita boleh tolak dengan baik. Tak bermakna kita tolak tu kita tak sokong, bukan. Tapi kita tolak tu dalam keadaan kita faham bahawa bisnes dia itu memerlukan pengarah yang lain yang lebih sesuai daripada kita. Sebab kita tak tahu apa-apa tentang bisnes dia, contohnya. Contohnya. Jadi perkara ini orang kata kita tak boleh nak lihat dalam satu sisi sahaja, ada beberapa sisi, dan daripada dengan mengetahui perkara-perkara itu kita buat keputusan cara bagaimanakah yang paling bagus untuk kita sokong ahli keluarga kita. Dan sekiranya kita nak jadi orang bisnes, sokongan macam mana yang kita perlu dapat daripada ahli keluarga kita dan siapa sebenarnya. Jadi katalah contoh orang paling penting kalau kita dah berkeluarga, dah berkahwin, mungkin pasangan kita contoh. Adik-beradik mungkin tak apa lagi. Tetapi kalau kita keperluan kita untuk mendapat sokongan adalah besar daripada ibu bapa dan adik-beradik, mungkin kita perlu lakukan sesuatu. Mendapat sokongan tidak semestinya mendapat approval. Bukan kita kata, okey, abah approve kau buat bisnes baru kita buat bisnes. Tak. Kadang-kadang dia approve tapi tak jadi juga. Sebab kita tu tak sesuai lagi nak buat bisnes tu, atau bisnes yang kita buat tu tak betul. Jadi saya ada bawa juga satu perkara di mana saya mengajak usahawan semua untuk membawa konteks perbincangan bisnes dengan orang-orang bisnes. Jadi kalau ahli keluarga kita tu bukan orang bisnes, kurangkan perbincangan dengan ahli keluarga. Katalah suami kita tu bukan orang bisnes, contoh suami kita kerja kat kerajaan, contoh tapi kita buat bisnes. Kita boleh cerita sikit-sikit, tapi jangan bawa perbincangan untuk buat keputusan bisnes dengan suami kita. Ataupun dalam ahli keluarga kita. Kalau mereka bukan orang bisnes yang tak ada business acumen, they don't have any business acumen, avoid discussing about your business or making business decision with them. No. Jadi sokongan yang kita dapat daripada ahli keluarga itu bukan untuk buat keputusan. Kalau macam dia komen bagi idea, kita ambil, kita dengar, tapi tak semestinya kita ambil. Kita kena ambil idea-idea yang betul daripada orang-orang bisnes yang ada business acumen, yang ada pengetahuan berniaga. Tapi kalau ahli keluarga kita bagi komen ke bagi feedback, dengar saja, no problem, dengar. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang baik yang kita boleh ambil, tetapi untuk buat keputusan bisnes tidak. Jadi elakkan avoid discussing about our business decision with our family members, those especially without business acumen. Kita dengarlah nasihat tu, dengar, tetapi bukan untuk kita buat keputusan bisnes. Jadi kalau mak bapak kita bukan ahli bisnes, adik-beradik kita bukan, suami kita pun bukan ahli bisnes, elakkan untuk bawa perbincangan. Elakkan untuk bawa perbincangan ini dengan mereka. Kita tak perlulah nak bincang, buat keputusan, nak tukar model bisnes dengan ahli keluarga, tak. Dia bukan macam tu. Itu adalah keputusan bisnes yang perlu dibincangkan bersama orang bisnes. Katalah kita nak pivot bisnes kita, kita nak ubah business model, kita nak tukar location, kita nak tambah menu, kita nak baiki proses bisnes kita. Mungkin kita boleh ambil idea, but the ideas that come from our business, from our family members who are not businessmen, should not interfere our business decision. Itu maksud saya. Jadi untuk itu tuan dan puan, bila kita sebut tentang sokongan keluarga ataupun sokongan pasangan, sokongan adik-beradik, ahli keluarga yang dekat, dia akan membawa kepada satu perbincangan yang panjang. Tetapi cukuplah kita bincangkan perkara yang membolehkan kita faham dan kita yakin dengan keputusan-keputusan kita untuk membuat untuk menjalankan perniagaan kita. Sama ada kita meneruskan perniagaan sedia ada, kita tutup, kita buka baru, ataupun kita jual, kita buka baru, ataupun apa-apa sahaja itu, cukuplah kita berbincang dalam kalangan konteks orang-orang bisnes. Jadi kalau tuan dan puan ada mentor, bincang dengan mentor. Kalau ada coach, bincang dengan coach. Kalau tuan dan puan perlu hadir ke kelas-kelas latihan untuk usaha,
usahawan, untuk peniaga boleh pergi. Di sana boleh berjumpa dengan usahawan-usahawan yang lain, ya. Bina network supaya kita boleh bincang tentang idea-idea bisnes bersama orang-orang bisnes. Jadi sokongan dari segi keluarga, ahli keluarga ini satu perkara yang subjektif dan dia adalah satu perbincangan yang panjang. Jadi cukuplah kita bincangkan dalam satu konteks supaya kita dalam keadaan tenang dan supaya kita dalam keadaan jelas dan tahu apa yang kita nak buat dengan apa yang kita buat. Jadi tuan dan puan, perlu ada sokongan daripada ahli keluarga. Tetapi tak perlu dapatkan persetujuan daripada semua ahli keluarga apabila kita nak menjadi seorang usahawan. Jadi persediaan itu yang paling besar sebenarnya datang daripada kita. Sokongan itu sebenarnya mesti ada dan kita kena cari dan cipta sendiri sebenarnya. We need to create our own group of supporters in business. Tuan dan puan. Jadi untuk itu insya-Allah semoga kita kita diberikan kemudahan, kita diberikan kekuatan, kita ditemukan dengan orang-orang yang betul dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dan kita menjadi orang yang betul kepada orang-orang yang kita temui. Kita pun jadi orang yang baik, orang yang betul kepada orang-orang yang kita temui. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih hari ini hari Sabtu. Jadi semoga apa-apa yang tuan dan puan jalankan hari ini, yang rancangkan hari ini akan dapat dicapai sebagaimana yang dirancang. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.